Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat, saudara. Apa khabar saudara Azrul Jalil, saudara Hafiz Wan Basirun? Kena godam. Panas kita malam ni. Rasa-rasanya panas juga ada tak? Tak ada. Puan Mira Harun, saudara Azrul Jalil, dalam hari LC. Saudara Kasim Makdin, saya ni bukan panas sangat, saya memberi pencerahan. Saudara Mustafa, Ilyas, saudara Syarul, Azam. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara Ramli Abdul Rahman, apa khabar orang Keluang? Doa saya di Keluang sihat walafiat. Tak ada hujan rasanya. Izzuddin, apa khabar saudara? Saudara Joka, terima kasih atas doa anda. Saudara Zarul Nizam. Jangan lupa saudara juga subscribe di Instagram dan di YouTube, di Instagram dan TikTok saudara. Kalau anda di TikTok ni dia pendek-pendek tapi nampaknya boleh lah panjang saudara. Bulan Terang, apa khabar? Puan Midah Kasim, saudara Ramli Abdul Rahman, saudara Andika Syaputra, saudara Azrul Jalil di Instagram. Kemudian saudara Muhammad Asridin Mudin Kelantan, saudara Zizi Mud, Puan Hamidah Kamat, saudara Ahmad Manap, Madris Saleh, Puan Syarifah Hafifah, apa khabar? Saudara Zainal Zainal, Rubiah Hussein, apa khabar puan? Doa saya anda sihat. Sulaiman Said dari Beruas, saudara. Sulaiman Said Albi dari Beruas, tak jauh daripada kampung saya tu. Saudara Dian Shah dari Kaum Baru Kuala Lumpur, Yanaman, Mak Zailan, Waalaikumsalam. Saudara Abu Seman Hashim. Begitu juga dengan saudara Ibrahim Cik Muda, terakhir tasbih, tasbih terakhir. Saudara Joka Karim dari Taiping, saudara Syarul Azam di Instagram, saudara Cik Kiri apa ke? Openg Temu di TikTok. Begitu juga dengan Mazlan Khalid, Cik Long, Roslan Arifin, saudara Paipon, apa khabar saudara? Nur Kamal Mali, Puan Bayah Ramli, saudara Puan Umi Kalsum, Puan Faridah Pardi. Itu juga dengan Lan Besong, Rosli Muhammad, Rozlan. Saya kalau salah sebut minta maaf saudara. Pertama tulisannya kecil sangat Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor, saudara Muhammad Syaril. Itu juga dengan saudara Kopeng Temu, siapa lagi? Kecil-kecil tulisannya. Aduh, hai dah tua-tua ni tak apa laju. Baik saudara. Mana yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf saudara. Ramai banyak masuk, alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe di Facebook, di Instagram dan di TikTok. Jadi ketiga-tiga saluran ini saudara kena selalu subscribe. Kerana selepas 30 hari dia akan hilang. Jadi notification ataupun pemberitahuan itu tidak ada. Jadi sebab itu saya minta selalu like, share dan subscribe saudara. Bila saya tengok naik gambar hati di Instagram, bangga saya saudara. Saudara Aziz Izam tengok nak gambar hati, gambar good apa semua tu, juga memberi rangsangan kepada saya untuk memberi pencerahan. Baik saudara, hari ini saudara hari Khamis. Jangan lupa saudara, malam ini malam Jumaat, malam 1000 rahmat. Kita sentiasa berdoa. Jangan lupa kalau boleh lakukan sembahyang solat tahajud. Salam solat sepertiga malam sebelum kita solat subuh. Dan besok hari Jumaat berdoalah kita saudara. Kerana malam ini malam 1000 rahmat. Hari ini tanggal 13 Oktober dan merupakan hari yang ke-938 saudara. Sudah 938 hari dah negara kita ini dijengah oleh virus corona. Laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris dan saudara Rio dari Yusri Melaya, nampaknya ada peningkatan balik. Dah elok-elok turun, tiba-tiba naik balik. Kerana kemarin 1291, tapi semalam dia naik 1628. Menjadikan angka terkumpul kembali pada tinggi saudara, iaitu 4,859,136 warga kita yang dijengah oleh virus corona. Alhamdulillah cuma satu kematian, tapi amat menyedihkan. Saya mengharapkan agar teman-teman jagalah kesihatan, jaga kebersihan diri, lebih-lebih lagi musim hujan ni saudara. Selalu musim hujan ni virus corona mudah merebak saudara.
jaga kebersihan diri, jaga penjarakan sosial, dan paling penting kalau kita keluar rumah, balik rumah, jaga kebersihan, sabun tangan dan sebagainya. Saudara, kerana dapatan saya ada 13 buah negeri meningkat balik, dan 2 negeri saja susut. Bagaimanapun, Perlis, alhamdulillah, kembali sifar, tiada jangkitan di Perlis. Di Selangor, peningkatan kepada 497 warga Selangor yang dijangkiti virus corona. Wilayah Persekutuan juga meningkat kepada 359 jangkitan. Begitu juga di Sabah, 121 jangkitan, dan Perak, 124 jangkitan. Artinya, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kemarin, cuma 2 negeri saja yang jangkitannya mengatasi 100. Ini dah 4 negeri pulak balik kepada jangkitan lebih daripada 100. Sebab itu saya kata, saudara, pastikan kita menjaga kebersihan diri kita, kita jaga kesihatan, jagalah keluarga kita, saudara. Itulah pesanan saya bila setiap kali saya melihat laporan berhubung dengan COVID-19, ada kalanya senyum sikit tapi kadang-kalanya seram, saudara. Baik, saudara, minta izin kita masuk segmen e-commerce. Bagi teman-teman yang mempunyai produk mahu saya wawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 supaya saya boleh memberi pencerahan produk saudara. Dan Al-Azhar dia berniaga setangi Al-Bakhur. Setangi Al-Bakhur ni macam kemian, bila dibakar harum semerbak rumah kita ni. Bagaimana kita berada di Tanah Suci Mekah dan juga di Masjid Nawawi, saudara. Ingat, saudara, rumah yang harum semerbak itu adalah kegemaran para malaikat dan kebencian para syaitan. Syaitan tak masuk kalau rumah yang harum semerbak dengan bau haruman setangi Al-Bakhur ini, saudara. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi daripada tanah Arab. Minyak wangi ini berasaskan pada kayu gaharu. Saya memakai jenama Amir Al-Khud, saudara. Kalau anda tak dapat berhubung Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, mestilah dengan dendeng manis Siti Farehah, saudara. Sedap dimakan. Begitu juga dengan kalau teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. Kalau nak buah-buah itu dihantar terus ke rumah saudara, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Harga buah-buahan dipasarkan oleh Syauqi, iaitu syarikat Kizinis, adalah harga lebih murah daripada harga pasar dan grade-nya grade AAA. Saudara, bila saudara memesan buah-buahan sebut untuk teman-teman di sekitar Lembah Kelang ini, buah-buahan sebut akan dihantar terus ke rumah saudara. Dan jangan lupa, saudara, makanan kegemaran saya, itu popiah sira Lady Maria. Ini makanan memang sedap, saudara. Harga murah, cuma saya tak boleh menyatakan berapa harganya. Hubungi saudara Nizam di talian 09-435-1203. Popiah sira mampu milik, mampu rasa, dan rasanya pedas, rangup dan manis, saudara. Akhir sekali, saudara, bagi teman-teman yang nak berniaga, saudara boleh jadi ejen kepada tim Nur Aisyah yang memasarkan produk kosmetik wanita yang boleh dibawa semayang. Iaitu kosmetik ini mesra uduk dan harganya mampu milik. Di samping itu ada juga makanan-makanan segera serta susu. Sila hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288. Saudara, saya minta maaf teman-teman di TikTok ni, nama yang muncul tu tak boleh nampak, ya. Saudara Alios, saudara tak nampak lah, saudara. Saya minta maaf lah, saudara. Kalau saya tak sebut nama, nanti lepas usai pencerahan ni saya akan cuba santuni, saudara, ya. Saudara Raja Abdul Aziz, apa khabarku? Saudara Puan Mimah Lamis, Muhammad Yusuf Hamzah, Zack Zaidi, Iskaz Syed, saudara Azrin Yusof, Darmani dan Ating, saudara Nasir di Instagram. Baik, saudara, itulah seketika e-commerce. Ini saya bukan ustaz, saudara. Saya cuma menyatakan apa yang sampai pada saya. Saya tengok tulisan ini baik, saudara, untuk menjadi panduan kehidupan kita dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Kerana, saudara, lisan orang beriman dia hanya dua pilihan, iaitu bercakap perkara yang baik dan benar, dan jika dia tidak mampu bercakap yang baik dan benar, maka dia perlu diam. Itulah dua lisan
orang yang beriman, saudara. Orang Islam yang baik pastinya akan meninggalkan perkara yang tiada kaitan atau ada urusan dengannya. Pada zaman hari ini, saudara, saat zaman sains teknologi, zaman dengan gigabit dan sebagainya, saudara, percakapan bukan hanya menggunakan mulut. Ia sudah berpindah kepada tangan, termasuklah menulis di media sosial. Di lidah, saudara, mungkin tidak lagi banyak berkata-kata, tetapi tangan pula sentiasa sibuk mengambil alih peranan lidah bagi melakukan perbuatan yang kadang-kala mengundang dosa dan fitnah sama manusia. Ya, kita mengetahui, saudara, setiap fitnah akan membuahkan permusuhan yang besar. Oleh itu, saudara, kita perlu berpegang kepada peringatan yang diberikan oleh Allah SWT seperti firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan buruk dalam kalangan orang-orang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat nanti. Ingat, saudara, Allah Maha mengetahui segala perkara, sedangkan ada kalanya kita tidak mengetahuinya. Ini dalam surah An-Nur ayat yang ke-19. Ingat, saudara, semua yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat pengawas yang sentiasa berada di sisi kita, saudara. Awaslah, jika tersalah dalam berkata-kata, sangat bahaya kesannya. Itu pesanan, dan saya kata eloklah kita jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Baik, saudara, saya juga menerima kata-kata mutiara daripada sahabat kita Datuk Said Ali. Katanya, jangan berpura-pura dalam kehidupan, kerana hidup yang penuh kepura-puraan serta berdolak dalik merupakan sifat orang yang munafik. Jadi oleh itu, saudara, jangan kita berpura-pura dalam kehidupan ini. Orang yang pura-pura itu adalah antara sifat orang munafik. Sifat orang munafik, dia bercakap, dia berbohong, dia beri amanah, dia tidak amanah, dan sentiasa mungkar dalam perjanjiannya. Baik, saudara, sebab itu saya seringkali mengingatkan anda supaya sentiasa berhati-hati, sebagaimana saya mengingatkan pimpinan negara supaya mereka jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis, saudara. Bicara kita malam ini tajuknya adalah menjaring mimpi yang tak pasti. Menjaring itu macam memukat dan menggamit, saudara. Tapi banyaknya menjaring mimpi yang tidak pasti. Sabar dulu, sebelum saya beri pencerahan, kita santun 2 rangkap pantun daripada Pak Nazil yang tinggal di Perlis. Dalam usia 80 tahun lebih, beliau masih lagi terus berkarya, dan kebanyakan pantun-pantun yang diukirkan oleh Pak Nazil penuh dengan nasihat dan juga bidalan serta teguran. Kata Pak Nazil, beli badik sama geti, letak di meja apa yang ada. Pendidikan mendidik minda dan hati, bukan sahaja melunak senda. Ya, saudara, saya suka dengan Pak Nazil ni, dia akan memberi penjelasan apa yang dimaksudkan dengan badik. Saya ingatkan badik itu pisau, bukan, saudara. Badik juga pengertiannya adalah putik jagung. Saya orang yang selalu bermain dengan bahasa pun, bila tengok, oh ada, bila saya buka dalam kamus dewan, betul. Badik ni ada juga senjata macam gerambit dan sebagainya, tapi badik juga adalah putik jagung yang dimaksudkan oleh Pak Nazir. Kemudian geti itu adalah sayur turi, saudara. Tambahnya, pokok senduduk tepi jirat tumbuh lalang kanan dan kiri, seperti pelanduk lupa jerat, nasibnya malang menyerah diri. Ini saat-saat sekarang ni banyak benda ni kita tengok. Kadang-kadang pelanduk ni lupakan jerat. Sebentar lagi saya akan ambil pencerahan apa yang berlaku juga dalam parti-parti politik. Samping itu, saudara, ini kita mengharapkan agar rakyat, warga kita yang sedang pun berada dalam era pilihan raya ini berhati-hati. Dalam keadaan begini, saya perlu memberi peringatan kepada anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, saudara Aziz Mamak Baling boleh tanding, saya nama-nama yang saya tulis ni tak nampak, saudara. Jadi saya beri peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, sama ada YouTube ke, Instagram ke, TikTok ke, atau apa channel sekalipun. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan maupun tulisan yang anda lakukan, kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua tulisan maupun suntingan anda. Ingat, saudara, tangan yang bercincang, bahu yang memikul. Jadi kalau saudara menghantar kiriman, tulisan dan sebagainya,
pastikan ia mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, saudara. Kalau tidak nanti problem. Anda bermasalah, bukan saya, saudara. Dan perlu diingat, ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar memberi informasi. Tak lebih daripada itu, saudara. Bukan nak berkempen dan sebagainya. Saya beri informasi dan mungkin saya beri komen-komen tertentu. Bila saya beri komen, saya minta, saya harap kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu prinsipnya. We must agree to disagree. Ingat, saudara, we must agree to disagree ataupun kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara tidak bersetuju, nak bertanya, boleh hantar kiriman. Kalau dengan gunakan bahasa-bahasa yang baik, insya-Allah, kalau ada kesempatan saya akan santuni anda. Ingat, saudara, kita warga cinta damai sentiasa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang harmonis, saudara. Baik. Seperti biasa, saya ingin memberi pencerahan tentang kedudukan cuaca di sekeliling kawasan rumah saya setakat ini. Pagi tadi dia nampak macam mendung tapi panas, kemudian mendung balik tapi tidak ada hujan, saudara. Saya tak tahu kawasan anda. Sebab itu bila orang mengatakan bakal berlaku banjir dan sebagainya, saya tengok kawasan rumah saya ini tak ada pun. Elok pun cuacanya, cuma suasananya mendung, turam temaram, saudara. Itu keadaannya dan kita berdoalah agar negara kita ini sentiasa dilindungi daripada sebarang musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Baik, saudara. Cuma hari ini, saudara, saya mulakan bicara saya berhubung dengan saya tengok bagaimana kenyataan daripada Istana Selangor. Ini benar-benar memeranjatkan saya, saudara. Apabila Setiausaha Baginda mengeluarkan kenyataan kerana bahawa katanya Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahari, tak ada pemohon pembubaran parlimen. Menurut ini Datuk Muhammad Munir Bani, itu Setiausaha Sulit kepada Sultan Selangor, dia kata bahawa Menteri Besar Amiruddin Syahari tidak membuat permintaan kepada Sultan Selangor untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri tahun ini. Sebaliknya, beliau hanya menyatakan hasrat untuk meneruskan pentadbiran kerajaan negeri. Ini yang kadang-kadang banyak orang tersalah. Sebab semalam disiarkan dalam media-media sosial mengatakan Sultan Selangor tidak bersetuju dengan pembubaran, sedangkan tidak ada permohonan. Jadi bila tak ada permohonan, macam mana tuanku nak menyantuni sama ada baginda berkenan untuk dibubarkan Dewan Undangan Negeri Selangor ataupun sebaliknya. Tapi kenyataan yang dikeluarkan agak mengelirukan, sehingga Datuk Muhammad Munir Mani terpaksa mengeluarkan kenyataan supaya untuk mengelakkan kekeliruan bahawa tidak ada permohonan. Jadi kalau katanya lah, kalau Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin tu dia minta mohon pada tuanku supaya dibubarkan, kalau tuanku tak setuju, boleh katakan tak bersetuju. Kalau tuanku kata titah tuanku boleh, maka bolehlah. Itu keadaannya. Jadi kenyataan-kenyataan beginilah dipolitikkan, akhirnya menimbulkan pelbagai spekulasi dan menimbulkan banyak-banyak persoalan lah. Sedangkan dia tak bercakap apa pun dengan tuanku, cuma dia minta untuk meneruskan pentadbiran Selangor ini. Jadi tuanku kata, jagalah negeri ini baik-baik. Itu harapan istana. Baginda Sultan mahukan rakyat negeri Selangor ini sentiasa dipelihara, sentiasa dibela, sentiasa dilindungi agar mereka hidup aman bahagia di negeri Selangor Darul Ehsan, saudara. Itu saya perlu memberi pencerahan ini sebab banyak sangat orang kata Sultan tak setuju. Tak ada. Tiada permohonan. Dia dah tak ada permohonan, macam mana nak katakan ada atau tidak ada? Itu perlu saya jelaskan, saudara. Baik, saudara. Sebenarnya, saudara, saya melihat sesuatu benda yang saya terfikirlah, musibah apakah yang akan berlaku, yang sedang menanti menjelang pilihan raya umum di negara kita ini, saudara. Kerana saya melihat dalam musim-musim ini segala-galanya semakin kelabut, kalut dan berkelibut, saudara. Pimpinan UMNO balon PBM, pimpinan PBM balon DAP, pimpinan DAP balon PAS, pimpinan PAS balon Amanah, pimpinan Amanah balon UMNO, pimpinan UMNO balon Gabungan Tanah Air. Segala-galanya sekarang ni berselirat. Dulu pilihan raya yang ke-14 dulu, 2018,
Jelas antara UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan. Hari ini sekarang ni dah berselirat. Orang ni balon ni, orang balon ni, orang kata begini, orang ni kata tak. Jadi rakyat yang pening saudara. Pening rakyat memikirkan bagaimana berseliratnya mereka. Cuma sekarang ni saudara, ini saya nak jelaskan. Saya teman-teman, terutama dari kalangan Parti Keadilan, jangan marah dengan saya. Cuma saya terfikir tadi. Sambil mandi petang tadi, saya terfikir saya bersimpati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya lihat bahawa beliau sebenarnya bukanlah dominan dalam Pakatan Harapan. Mungkin kalangan warga PKR bila dengar saja bahawa Parti Muda itu menyertai Pakatan Harapan, mungkin ada yang gembira. Tapi ada juga yang merasa tersinggung. Kerana saya nampak dalam Pakatan Harapan sekarang ini, apabila sahaja pengumuman dibuat bahawa Parti Ikatan Demokratik Malaysia diterima menyertai dalam gabungan Pakatan Harapan, saya tertanya-tanya. Sebab dari awal lagi anak-anak muda keadilan menyatakan mereka tidak mahu dengan Parti Muda ini. Ya, sejujur saya lihat ini saya rasa sedih saudara. Jangan lupa saudara, kerana ternyata sekali dominasi yang sebenarnya dalam Pakatan Harapan adalah DAP. Ini kita harus mengakui hakikat ini. Kerana pada awalnya pimpinan anak muda dah awal, pimpinan keadilan kata anak mudanya tak mahu dengan anak muda. Tapi bila saja mesyuarat sebagainya, bila pimpinan DAP menunjukkan taringnya sebagaimana berlaku di Johor, maka diterima pula muda ini masuk menyertai Pakatan Harapan. Jangan lupa saya kadar untuk memberi pencerahan supaya kita faham. Niat saya, matlamat saya untuk kita faham ini suasananya. Jangan lupa saudara, bahawa waktu pilihan raya di Johor, pilihan raya negeri Johor dulu, Ketua Wanita Keadilan, ya saudara, Ketua Wanita Keadilan dikorbankan untuk tidak bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri kawasan Puteri Wangsa di Johor Bahru. Jangan lupa saudara, saya bersimpati sebab beliau bekerja selama 3-4 tahun berusaha menyantuni rakyat di kawasan Puteri Wangsa. Dan beliau yakin beliau akan dipilih sebagai calon di situ. Dah bekerja penat menyantuni semua masalah-masalah kawasan itu. Tiba-tiba hadir Parti Muda dan menerima Amirah Aisyah Abdul Aziz sebagai calon dalam Parti Muda. Jangan lupa saudara, saya nak menjelaskan supaya kita faham bagaimana waktu itu saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat bagaikan kupang tembaga. Ahli-ahli kata kami nakkan ini ketua wanita. Ini orang ni kata begini, orang kata, akhirnya diberi pada muda. Memang dia menanglah saudara. Amirah Aisyah menang sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Sepatutnya kawasan itu diberi kepada Ketua Wanita Keadilan. Jangan lupa saudara, jadi hanya kerana kesediaan pimpinan DAP dan Amanah untuk bersetuju dengan pencalonan muda, akhirnya bantahan dan sebagainya daripada keadilan dipinggirkan. Di sinilah saya katakan kadang-kadang saya terfikir tadi, saya bersimpati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam saat-saat begini pun beliau seolah-olah suaranya, ketegasannya tidak dapat disantuni semurni mungkin apapun ternyata dapat dilakukan. Datuk Seri Anwar, ahli-ahli keadilan mengatakan muda tak boleh menyertai Pakatan Harapan. Tapi tiba-tiba saja maka diterima masuk. Sedangkan jangan lupa saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali mengatakan bahawa perjuangan Pakatan Harapan adalah untuk menentang kluster-kluster mahkamah. Setengah orang mengatakan kelepotak dan sebagainya. Tapi apakah pimpinan Parti Muda ini sudah bebas daripada tindakan mahkamah? Sedangkan Syed Saddiq sedang menanti hukuman. Dia sedang menanti keputusan perbicaraan berhubung dengan penyelewengan wang RM1 juta. Jadi di sini saya nampak bahawa ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu untuk menyantuni dan mempengaruhi pimpinan dalam Pakatan Harapan. Di sinilah saya katakan di mana letaknya dominasi Parti Keadilan. Itu belum tubuh kerajaan lagi saudara. Kalau mereka mampu menubuhkan kerajaan pula, nanti besok jadilah macam mana bila saja rakyat memberi sokongan
kepada Pakatan Harapan atau Parti Keadilan contohnya, lantik pula Dr. Mahathir. Mungkin kali ini tak tahu siapa yang diunjurkan oleh DAP, maka terpaksa terima. Hanya kerana untuk menyantuni atau menyenangkan hati pimpinan DAP supaya warga pengundi-pengundi bukan Melayu, khususnya pengundi Cina ini boleh mengundi dia Parti Keadilan dan Amanah. Bagi saya tak nampak sebenarnya untuk dia terakur pada setiap telunjuk ataupun setiap kehendak DAP. Seharusnya Parti Keadilan stand at its own. Ini saudara saya cakap terus terang, saudara, bukan apa, saya terfikir tadi dan saya bersimpati. Jadi Dr. Anwar Ibrahim, begitulah kami berjuang untuk keadilan, untuk itu, untuk ini apa semua. Tiba sampai masanya menurun balik. Apabila Big Brother. Dari dalam saat sekarang ni, siapa sebenarnya yang abang besar dalam Pakatan Harapan? Fikirkan. Anak-anak muda keadilan tak nak terima parti muda. Tapi sekarang ni terpaksalah. Seandainya mereka memutuskan ada calon muda yang direstui oleh Pakatan Harapan bertanding. Sebagaimana peristiwa berlaku dalam pilihan raya negeri Johor. Saudara jangan lupa bagaimana pimpinan daripada DAP menghalakan kecaman begitu hebat pada Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila Parti Keadilan dan Pakatan Harapan kecundang di pilihan raya Melaka. Jadi kemudian daripada Melaka sampai ke Johor pun calon-calon daripada Pakatan Harapan tumbang. Dan mulalah pimpinan daripada DAP, ada jangan lupa minta supaya ada yang minta berundur. Ada pimpinan daripada DAP yang mengeluarkan kenyataan, eloklah Datuk Seri Anwar Ibrahim berundur, dah tak sesuai dan sebagainya. Dulu kalau ikut zaman Kapal Singh, dia lagi teruk. Dia kata the problem is Anwar Ibrahim, Anwar is the problem of our opposition. Itu kata Kapal Singh. Jangan lupa, saya setiap apa yang ini lontarkan oleh pimpinan sama ada daripada DAP, daripada Amanah, daripada Keadilan, daripada UMNO dan pemimpin politik, saya simpan. Sekarang saya catat. Kerana saya mahu supaya rakyat ini didedah dengan politik yang matang, politik yang benar. Jangan rakyat ditipu. Sebagaimana yang saya katakanlah, bagaimana akhirnya rakyat terpedaya apabila mereka menzahirkan simpati yang teramat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu itu beliau terkurung dalam penjara. Jadi rakyat mahu supaya Datuk Seri Dr. Mahathir ini diketepikan. Macam-macam lah saudara, jangan lupa. Reformasi, tuduhan mengatakan maha zalim, maha Fir'aun, perompak, penyamun. Malahan Mat Sabu sendiri dalam ceramah-ceramah mengatakan bahawa Dr. Mahathir adalah perompak nombor 1, perasuah nombor 1. Tapi tiba-tiba dia boleh menyantuni, letak pula bila dah menang Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Saya nampak bibit-bibit itu boleh berulang, saudara. Kerana adanya abang besar. Jadi sekarang ni siapa abang besar? Apakah Parti Keadilan atau Parti DAP? Kalau kita katakan Keadilan ikut telunjuk DAP, mungkin setara daripada Parti Keadilan marah. Saya mengharapkan, saya amat bersimpati. Begitu lama Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha untuk mendapat sokongan menjadi Perdana Menteri. Saudara, dan pengorbanan beliau di penjara dan sebagainya. Tapi saya nampak akhir-akhir ini, bila hampir saja pilihan raya umum ini, tiba-tiba saja isu muda ini timbul nak menggambarkan siapa sebenarnya abang besar. Dan ternyata abang besar itu bagi saya lah is Parti DAP. Kalau dia kata okey kita terima muda, terimalah. Itu keadaan. Sedangkan saya nak ulangi lagi bahawa pimpinan anak muda Keadilan, mereka tak mahu menyantuni parti muda kerana mereka juga terasa hati. Wanita Keadilan juga, terutama wanita di Johor, amat terasa pedihnya bila usaha ketua wanita berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan kawasan Puteri Wangsa, tapi akhirnya diberi pada parti muda. Jangan lupa saya tidak pernah lupa semua itu saudara. Setakat itu saya katakan saat ini kecelaruan bertambah-tambah lagi. Dan kita nak tanya siapa sebenarnya abang besar dalam Pakatan Harapan. Okey, kita ketepikan soal itu. Kita persoalan sekarang ni bila saya dapati hari ini PAS membuat pengumuman melalui presidennya bahawa PAS memilih Perikatan Nasional
dan menolak UMNO serta Barisan Nasional. Ini memang kita jangka. Memang kita jangka yang terhege-hege yang selama ni mengatakan perlu menyantuni demi untuk permuafakatan bangsa, demi agama dan sebagainya, perlu bersatu. Pemimpin siapa? Bukan UMNO. UMNO dah habis, dah tutup buku. Saya nak cakap terus terang, UMNO apabila saja PAS membuat keputusan, dia nak masih lagi ndakkan supaya UMNO berbaik dengan Parti Peribumi ini, kononnya PAS nak jadi abang besar dalam Perikatan Nasional, UMNO tolak. Bukan nak katakan UMNO abang besar, tapi sekurang-kurangnya pimpinan UMNO bila dia buat kenyataan itu, itulah yang kita lakukan. Berbeza dengan Parti Keadilan dalam Pakatan Harapan. Ada kenyataan-kenyataan ketegasan pimpinan Parti Keadilan itu tidak mampu untuk diteruskan kerana ada abang besar yang lain. Tapi dalam Barisan Nasional, kalau itulah. Kalau A lah. Dan sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan keputusan PAS Pusat untuk terus bersama dengan Perikatan Nasional dalam menghadapi PRU15 memang sudah dijangkakan. Sebab kita dah bagi syarat. Kalau tidak bersama dengan kita, dia mesti memutuskan mufarakah, memutuskan hubungan dengan PBM. Jangan nak jadi pandai-pandai, nak cuba nak jadi abang besar. Tak boleh begitu. Kemudian kata Datuk Seri Zahid, hakikatnya UMNO tidak pernah menutup pintu kepada sebarang usaha ke arah penyatuan ummah yang berteraskan nilai keikhlasan dan kejujuran. Tapi kalau tak jujur, tak ikhlas, minta maaf lah. Jadi dengan keputusan itu, UMNO bersama dengan Barisan Nasional akan terus bergerak solo. Saya nak bagi tahu, solo ini bukan UMNO solo, Barisan Nasional. Saya dapat juga teman-teman bertanya, apa maksud solo? Solo itu mana Parti Barisan Nasional tak lagi dengan orang lain. Yang ada itulah dan bersama-sama dengan Friend of Barisan Nasional. Itu yang dimaksudkan solo, saudara. Dan UMNO akan mengekalkan imej parti yang sentiasa berpaksikan kesederhanaan serta mampu menawarkan kestabilan serta kemakmuran kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama dalam negara ini. Itu harapan dan kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO yang dikeluarkan oleh pejabatnya hari ini, saudara. Ekoran daripada itu, saudara, bila kita nampak bahawa PAS masih lagi berkeras dengan begitu, maka Ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu Adun Sungai Tiang, Datuk Suraya Yaakob, hari ini mengumumkan peletakan jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri Kedah berkuat kuasa serta merta. Itu prinsip. UMNO ada prinsip. Kalau tak sama, kita tak diri. Bukan sama nak menguntungkan kerajaan, tidak. Bila dah tak sama dan ternyata PAS nak dengan PN, maka dia memutuskan hubungan dengan UMNO, maka sewajarnya apa yang dilakukan oleh Datuk Suraya itu benar. Maka beliau menarik diri walaupun beliau memegang jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri Kedah. Selaku sebagai Esko dan pengurusi jawatan kuasa kerja raya, bekalan air dan sumber air serta tenaga negeri sejak 4 penggal, iaitu pada tahun 2004 hinggalah terbaru sehingga hari ini bila beliau meletakkan jawatannya selepas selesai mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Kedah di Komplek Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah tadi. Jadi menurut kenyataan tersebut, beliau merakamkan penghargaan. Orang UMNO ni kita masih lagi ada Dato' Madinahnya. Kita merakamkan penghargaan kepada Barisan Esko serta kepimpinan Kerajaan Negeri Kedah, iaitu PAS. Teruskanlah usaha anda untuk memakmurkan rakyat. Tetapi dari segi politiknya, UMNO tidak lagi akan bekerjasama dengan PAS. Ini jelas, saya. Dan dapatan saya pula hari ini memang kelang kibut. Hari ini saya punya saya punya telefon, saya sendiri rasa pening pula ni. Macam-macam cerita. Ya, saya macam-macam cerita. Pakatan Harapan memutuskan bahawa pilihan raya negeri-negeri ini mereka tidak mahu diadakan serentak dengan pilihan raya parlimen, sejajar dengan kehendak PAS. PAS dah cakap kenyataannya bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh PAS tidak akan mengadakan pilihan raya negeri serentak. Itu negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kita faham. Ya, saudara. Mungkin gamaknya nak gunakan kenderaan resmi. Bolehlah senang mempengaruhi pengundi-pengundi. Tetapi masalahnya pimpinan parti daripada DAP dilaporkan berbeza pendapat dengan PKR dalam memutuskan negeri mana yang mereka kuasai, sama ada nak mengadakan serentak ataupun tidak. Saya mendapat khabar katanya pemimpin DAP,
iaitu Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang ditadbir oleh pimpinan DAP. Mereka mahu supaya pilihan raya negeri Pulau Pinang diadakan serentak dengan pilihan raya umum ke-15. Kerana, ini kenyataan dari pimpinan DAP, kerana mereka bimbang pengundi letih untuk mengundi 2 kali. Jadi faktor keletihan ini menyebabkan ramai pengundi mungkin tidak turun mengundi pada pilihan raya negeri sekiranya ia diadakan tahun hadapan. Saudara, pengundi luar di Pulau Pinang itu katanya tinggal di Singapura. Mungkin mereka enggan untuk pulang 2 kali dalam tempoh terdekat atas faktor kos. Memang pun dalam ekonomi hari ini. Begitu juga macam di Kelantan, di Terengganu dan di Kedah. Ramai pengundi-pengundi yang berada di Lembah Kelang ini, kalau dalam keadaan sekarang ni, mereka terpaksa 2 kali balik mengundi. Undian pertama untuk pilihan raya parlimen. Kemudian bila tahun depan diadakan, tahun depan pun bukan lama pun, dalam 4-5 bulan lepas tu dah dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Maka terpaksa pula nak mengundi sekali lagi. Jadi di Pulau Pinang, pemimpinnya mengatakan dia tak mau mengecewakan pemimpinnya, mengecewakan pengundi mereka. Ya, malahan ini pandangan dan pendapat daripada pemimpin DAP yang selama ini orang mengatakan bahawa pengundi bukan Melayu, iaitu daripada keturunan Tionghoa ataupun Cina, mereka lebih mirip untuk mengundi DAP. Saya katakan sudah berubah. Angin perubahan sudah berlaku. Angin perubahan sudah berlaku. Apabila pengundi-pengundi bukan Melayu sudah pun mula melihat Barisan Nasional kerana adanya MCA dengan MIC. Jadi sebab itu dia kata pemimpin dari Pulau Pinang, dia kata kita mungkin kehilangan penyokong tega yang melihat tindakan ini sebagai satu keputusan yang tidak sensitif kepada untung nasib pengundi-pengundi. Jadi ini akan dianggap sebagai menyusahkan pengundi dan mereka akan hilang keyakinan kepada kemampuan parti DAP membuat keputusan yang memihak kepada rakyat. Jadi rakyat juga, kata DAP, akan marah kerana menyebabkan kerajaan berbelanja lebih untuk mengadakan pilihan raya yang berasingan. Ini realiti. Ini pemimpin yang kadang-kadang mereka bercakap benar, saudara. Bukan nak tunjuk ego, bukan nak tunjuk bahawa aku berkuasa, aku tak nak ikut kamu. Tapi DAP menyantuni. Itulah kelebihan kadang-kadang kita melihat. Kadang-kadang mereka membuat keputusan itu, memanglah kita tahu dia, kadang-kadang orang mengatakan DAP ini chauvinis. Tapi kadang-kadang keputusan mereka yang meletakkan kepentingan rakyat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya dapati satu sumber lagi berkata sekiranya seandainya Barisan Nasional memenangi pilihan raya parlimen, kemungkinan besar parti berasaskan kaum Melayu akan bersatu dan membentuk satu perikatan. Ini juga kebimbangan pada parti DAP. Dan ini bermakna parti pemerintah mempunyai kelebihan besar untuk menggerakkan jentera kerajaan dan mempunyai banyak wang untuk merampas semula negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan yang mempunyai banyak DUN ataupun Dewan Undangan Negerinya, majoriti pengundinya adalah Melayu. Dan ini menyebabkan, kata pimpinan DAP, Pakatan Harapan akan kalah teruk dalam pilihan raya negeri pula. Saudara, sebab itu pengurusi DAP Lim Guat Eng, dia berkata pilihan raya negeri Pulau Pinang mungkin diadakan serentak dengan pilihan raya umum seperti yang dituntut oleh rakyat Pulau Pinang. Sedangkan Pakatan Harapan dah buat keputusan. Di sini yang saya katakan tadi, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia boleh melontarkan dengan bergayanya bahawa kita tak akan sekali dengan pilihan raya umum. Tapi bila DAP buat keputusan ini macam mana? Saya yakin bila benda ini dibawa dalam mesyuarat pimpinan Pakatan Harapan, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa akur. Di sinilah saya katakan siapa sebenarnya abang besar. Kerana ini katanya bahawa DAP Lim Guat Eng kata pilihan raya negeri perlu diadakan serentak dengan pilihan umum seperti yang dituntut oleh rakyat Pulau Pinang. Kerana ini selepas Majlis Presiden Pakatan Harapan tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai perkara itu dalam mesyuaratnya semalam. Retinya saya, DAP kata tak nak. Jadi dah mula tidak dapat mencapai kata sepakat. Berbeza dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional, kalau Tok Mat kata, kita buat ginilah, semua setuju. Bukanlah yes man saudara, tapi inilah sebenar-benarnya boleh dianggap sebagai abang besar. So, saya melihat bagaimana keadaan negara kita ni akan ditadbir seandainya Pakatan Harapan boleh membentuk atau mengambil kuasa di Anjung Kuasa Putrajaya.
siapa sebenar abang besar. Jadilah Pakatan Harapan dulu. Akhirnya banyak insiden-insiden, kejadian-kejadian yang Dr. Mahathir juga terpaksa akur pada kehendak DAP. Lantiklah Lim Guat Eng sebagai Menteri Kewangan. Banyak lantiklah Tommy Thomas sebagai Peguam Negara. Macam-macam saya berlaku. Saya tak maulah mengulangi. Kalau saya mengulangi nampak saya ni resis. Tapi saya yakin rakyat semua tahu. Rakyat semua dapat melihat kebejahatan politik acuan daripada DAP. Dan sekarang ni saya nampak apabila bercakap pada Malaysia kini, kata bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berpendapat tuntutan itu dibuat berdasarkan sentimen orang ramai. Katanya rakyat Pulau Pinang secara umumnya tidak mahu mengadakan pilihan raya negeri dan persekutuan secara berasingan kerana ia akan menghabiskan banyak sumber dan memakan masa. Saya nampak kalau itu ketetapan daripada abang besar, maka terpaksa ikut. Kalau itu keadaannya sekarang, artinya kesatuan dalam muafakat dalam Pakatan Harapan juga akan terbuai. Tapi tak mau tunjuk kat orang lah, saudara. Itu keadaannya. Susah Agung DAP pula tu, Anthony Loke, dia kata dia nak ikut pula kata San Ibrahim. Jadi bercelaru. Anthony Loke kata kita nak buat berasingan sebab Anthony Loke di Negeri Sembilan. Dia takut juga kalau dia nak supaya berasingan, nanti pengundi-pengundi di kawasan Negeri Sembilan tak ikut dia, mungkin dia meruyuk pula dia. Jadi sekarang ni saya lihat bahawa mereka ni banyak menyantuni masalah politik ni berlandaskan pada kehendak peribadi. Tak lebih daripada itu, saudara. Sedangkan, saudara, kita ingat, saudara, saya ingin memberi pencerahan. Seandainya pilihan raya umum dan pilihan raya Dewan Undangan Negeri ini berasingan, jadi macam saya katakan, pertama sekali Menteri Esko bolehlah masuk ke kampung-kampung dengan menggunakan kenderaan resmi. Sedangkan syarat utama Suruhanjaya pilihan raya, dia menetapkan apabila kerajaan dibubarkan, maka tidak siapa pun boleh menggunakan kenderaan resmi kerajaan untuk berkempen. Tak boleh mengeluarkan ataupun meluluskan sebarang bentuk agihan wang ringgit ataupun projek sehinggalah kerajaan baru dibentuk. Sebab itu PAS di Kelantan, di Terengganu dan Kedah merasakan kalau mereka buat serentak, mereka juga tak boleh nak umumkan. Kalau mereka masih lagi berada dalam kerajaan, Dewan Negeri tidak dibubarkan, dia bolehlah buat pengumuman. Parit ini kohnya kita luluskan, orang ni kita luluskan. Dan masuk ke kampung dengan bergaya lah Mercedesnya, welfare milik kerajaan negeri. Itu dia, saudara. Jadi penglibatan dan guna wang belanja saya yakin akan meningkat. Saat-saatnya mereka bercakap soal rakyat, kita mempertahankan untuk rakyat dan sebagainya. Tapi akhirnya dalam pilihan raya kali ini mendedahkan bagaimana sikap pimpinan daripada Pakatan Harapan maupun daripada PAS dan juga Bersatu. Cuma Bersatu dia tidak menguasai mana-mana negeri, saudara. Dan saya melihat juga kenyataan daripada Dato' Sabri Cik. Dia kata kalaulah Dewan Undangan Negeri ini dibubarkan selepas pilihan raya umum, insya-Allah dari segi pandangan, dari segi kenyataan yang dilontarkan oleh pemimpin Pakatan Harapan maupun pembangkang, saya nampak seolah mereka ngeri kerana mereka merasakan bahawa Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional sudah di hadapan. Besar kemungkinan kali ini UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan. Sebab itu sekarang ni mereka mengeluarkan macam-macam idea, macam-macam pandangan dan sebagainya. Di mana akhirnya saya nampak mereka kecundang. Dan bila ini berlaku, maka kerajaan negeri bakal tumbang. Contohnya macam di Selangor. Maka pengundi-pengundi sudah beralih sokongan pada UMNO Barisan Nasional. Begitu juga di Kelantan, begitu juga di Terengganu dan juga di Kedah. Sebagai orang UMNO, saya kata jalankan, tak ada masalah. Itu menurut kenyataan daripada Dato' Sabri Cik. Ya, formula kejayaan di Melaka dan Johor. Itu satu Malaysia berkampung di sana, jangan lupa. Kalau kali ini diadakan pilihan raya berasingan, lepas saja musim pilihan raya parlimen, maka 2, 3, 4 negeri itu seluruh jentera UMNO akan digerakkan. Jangan lupa kita mempunyai 4.2 juta ahli. Dan kita mempunyai 191 bahagian, iaitu 23,000 cawangan.
23,000 cawangan, katalah ini negeri yang dikuasai oleh PAS mengadakan pilihan rayanya di tiga negeri. Satu negeri ikut lebih kurang 70,000 warga UMNO akan bekerja. Dan ini tentulah memberi keyakinan pada pengundi-pengundi kawasan tersebut. Sebab itu kata Datuk Sabrici, benar, bahawa besar kemungkinan kalau mereka membubarkan Dewan Undangan Negeri tidak bersamaan dengan Parlimen, maka tentulah keadaan ini agak sukar untuk mereka menubuhkan kerajaan negeri selepas PRU yang akan datang. Jadi bagi saya tak ambil kisah. Nak bubar ke tak bubar kerajaan negeri, teruslah. Tetapi jangan membohongi rakyat. Bagaimana dilakukan oleh Amiruddin. Dia tak sembah pun pada tuanku. Kita ni jelas. Bila Datuk Syahrani sembah, mohon agar baginda Tuanku Sultan Perak membubarkan Dewan Undangan Negeri. Tapi belum ada jawapan. Jadi kita katakan tidak ada jawapan lagi. Bukan artinya Tuanku tak setuju, tidak. Biarlah Tuanku timbangkan. Sebab itu hak mutlak kuasa raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. UMNO sentiasa menyantuni apa saja titah istana, pasti kita akan akur dan kita mengikut. Sebab bagaimana selalu saya katakan, UMNO ditubuhkan, asas utamanya adalah mempertahankan istana. Jangan lupa, waktu perjanjian Melayu Union dulu, itulah membuatnya, wujudnya Parti UMNO. Kerana kita mahu menyelamatkan maruah raja-raja Melayu ini supaya tidak tunduk kepada Melayu Union. Itulah asas penubuhan UMNO. Dan UMNO juga disintuk limaukan di Istana Johor. Sebab itu tidak mungkin UMNO akan berkonfrontasi dengan istana. Parti-parti lain pulanglah mereka nak permainkan istana. Kita tak berani buat benda begitu sebab itu bukan asasnya. Selepas kita menyatakan kesetiaan kita pada raja-raja Melayu, kemudian kita mampu untuk mencampakkan perjanjian Melayu Union itu ke longkang dan raja-raja Melayu martabatnya terselamat, kita pun menuntut kemerdekaan. Itu jalur perjuangan UMNO yang saya minta teman-teman, adik-adik semua faham keadaan. Kita kalau Tuanku kata tak boleh, tak boleh. Saudara. Jadi saudara lalat manja, orang sekarang tak faham apa itu Parti UMNO. Tak apalah kalau tak faham pun, menjadi tanggungjawab Ketua Penerangan menjelaskan. Cuma saya minta dalam kita berhujah, jangan kita memburukkan mana-mana parti. Saya tak memburukkan. Malah saya dengar sendiri, saya amat bersimpati dengan apa yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ramai orang menjangkakan beliau adalah abang besar dalam Pakatan Harapan. Tapi ternyata tidak begitu. Mereka melihat selepas kegagalan Parti Keadilan untuk memenangi kursi-kursi di Pilihan Raya Negeri Melaka, mulalah mereka menyalahkan pada beliau. Dan ada yang kenyataan supaya dia berundur daripada politik, berundur daripada Pakatan Harapan. Jangan lupa saya. Kemudian berikutan tu berlaku pula lagi di Johor. Apa yang dituntut oleh keadilan tidak dilayan. Akhirnya mereka menerima Parti Muda dan sesa muda diizinkan bertanding. Walaupun tempat itu dah diusahakan oleh Ketua Wanita Keadilan. Di sinilah saya harus menjelaskan kepada anda bagaimana sebenar-benarnya siapa yang menjadi abang besar dalam Parti Pakatan Harapan. Itu satu hal. Cuma sekarang ni saya tak tahulah bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan dengan jelas, hebat Datuk Anwar ni. Saya kadang-kadang bersimpati, kadang-kadang saya ketawa, kadang-kadang saya amat menghormati. Memang dari segi berucap, beliau seorang orator, boleh menimbulkan semangat pada kita, saudara. Tapi bila dia mengatakan bahawa dia tidak mahu lagi seperti ular dipatuk 2 kali dalam lubang yang sama, dan kali ini kali ketiga, itu kata Datuk Anwar Ibrahim yang menjurus kepada Dr. Mahathir. Memang kali pertama dah dia kena tipu. Bila dah dapat jadi sebagai timbalan Presiden UMNO, dia dipermainkan oleh Dr. Mahathir. Akhirnya dia terperlanting, dia berada di belakang jeriji besi. Saudara, 6 tahun sepi di penjara Sungai Buloh dengan tuduhan yang tidak dilakukan olehnya, tidak boleh dibuktikan. Akhirnya dijadikan alasan korupsi. Jangan lupa saudara, boleh refer balik kes itu, bagaimana dia dipermainkan oleh Dr. Mahathir. Kali kedua, Dr. Mahathir sanggup bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah dalam waktu siri-siri perbicaraan. Masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara.
Malam dia sanggup pula pergi berjumpa dalam penjara selepas Pakatan ini Keadilan menang. Yang saya katakan, Parti Keadilan memenangi pilihan raya. Walaupun datang daripada campuran parti DAP, datang daripada PBM, saudara. Tetapi itu kena dianggap mereka bertanding di bawah lambang Parti Keadilan. Rakyat begitu kagum dengan perjuangan Parti Keadilan. Bila rakyat percaya, memberi undi dan sokongan, berjaya untuk membentuk kerajaan, dan kali kedua Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, pun kena main. Dengan janjinya lepas 2 tahun you jadi Perdana Menteri. Sekarang ni saya jadi Perdana Menteri dulu. Rupanya ular itu tetap mematuk. Dan kali ini saudara dalam keadaan yang cukup desperado. Dr. Mahathir membuat kenyataan bahawa dia tidak ada masalah bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tengok itu, saya geleng kepala. Orang tua ni tak habis-habis lagi. Tak habis-habis lagi. Pertama, menipu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua, nak gelecek lah tu. Dan saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang hampir-hampir, kalau tanpa langkah Sheraton, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri pun. Tapi kena geleceknya, bila tengok sokongan kurang, dia tak jawatan. Maka sepilah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM tepi. Saya sebagai sahabat, saya pun bersempati juga. Walaupun dia daripada parti yang berbeza. Sebab satu ketika dulu, dia pernah menjadi pemimpin tertinggi dalam UMNO sebagai timbalan Presiden UMNO. Kita tengok kawan-kawan kita yang meninggal ke UMNO dipermainkan begitu, kita tumpang simpatilah. Tapi tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak kata apalah. You menempah untuk suasana begitu. Sekarang ni, tiba-tiba saudara, saya lihat, walaupun berbeza pendapat dengan Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim, hari ini dia kata bahawa ruang mereka bekerjasama sekali lagi masih terbuka. I cannot brain lah. Kenyataan itu yang saya tatap dalam media sosial, saya tepuk dahi. Dah 2 kali kena tipu dengan Dr. Mahathir. Bagaimana kamu dikhianati oleh Muhyiddin, sekarang ni boleh buat walaupun berbeza pendapat. Walaupun kita berbeza pendapat, Anwar memanglah bercakap hebat. Walaupun berbeza pendapat dengan Dr. Mahathir dan Muhyiddin Yassin, Anwar Ibrahim kata mereka masih ada ruang untuk bekerjasama sekali lagi. Bagaimanapun pengurusi Pakatan Harapan itu menegaskan mereka hanya akan menerima 2 bekas Perdana Menteri itu sekiranya mereka komited dengan prinsip Pakatan Harapan. Apa masalahnya nak sebut? Sekadar akur janji tak ada masalah. Bila Datuk Seri Anwar mereka kata, kedua-duanya, iaitu Tan Sri Muhyiddin, Dr. Mahathir, mesti committed dengan prinsip Pakatan Harapan. Dia kata okey. Sebab dua-dua ni sekarang ni dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, orang yang bakal kelemasan. Sebab pilihan raya kali ini, sebagaimana yang saya katakan, rakyat akan menghukum kedua mereka. Dendam rakyat kepada Dr. Mahathir amat tinggi setelah melihat bagaimana keyakinan mereka dikhianati. Rakyat juga berdendam habis dengan Tan Sri Muhyiddin, terkurung di rumah dalam perintah darurat dan sebagainya. Ekonomi merosot merudum, hilang pekerjaan. Jangan lupa saudara. Jadi sebab itu bila Anwar kata kami komited dalam melaksanakan agenda reform, pembaruan, islah lah saudara, itu melawan gejala rasuah dan penyalahgunaan rasuah. Saya pun menung. Dr. Mahathir itu bapa segala rasuah pun kamu sanggup. Dan si Anwar Tan Sri Muhyiddin juga takkan tak tahu. Masih lagi kita mempersoalkan bagaimana dengan wang sejumlah 600 bilion yang diluluskan ataupun yang dicanangkan waktu beliau mengambil alih sebagai Perdana Menteri, kononnya untuk ransangan ekonomi negara, pembelian vaksin. Jangan lupa saudara, kita jangan lupa apa yang berlaku tempoh Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. 600 bilion ransangan ekonomi, pembelian vaksin 5 bilion, naik lagi berbilion-bilion. Apakah tidak ada elemen korupsi terpulang? Tapi nak bekerjasama pula dengan Dr. Mahathir. Sebab itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa sahaja yang bersetuju dengan prinsip ini boleh datang dan berbincang dengan kami. Cara cakap tu macam akulah abang besar. Come. Ruang adalah terbuka katanya. Bagi saya melihat, saya nak berpesanlah pada teman-teman dalam keadilan, tegurlah pemimpin anda. Sebagaimana kami sentiasa menegur Presiden UMNO.
Kalau tak betul, kita kata tak betul. Saya Sabah Malam, saya mengingatkan Presiden UMNO, pilihan raya kali ini, saya minta Presiden UMNO menurunkan calon-calon muka baru yang tidak lagi terpalit dengan sebarang elemen yang menyentuh soal akhlak, soal rasuah dan sebagainya. Presiden kena ingat itu, kita tuntut. Kita warga UMNO, kita terus terang, boleh cakap dalam live. Tapi tak tahulah keadilan punya apa ini, para pakar-pakarnya. Saya tengok ada 5-6 orang tu, apakah mereka berani menyatakan kenyataan sebegitu? Apakah mereka berani menyonsong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jangan pula mereka menikus. Kalau menikus, masih lagi ada elemen diktator. Kalau elemen diktator, itulah yang dilaksanakan oleh Dr. Mahathir. Sebab ini saya tengok kenyataan itu, saya pun astagfirullahalazim. Saudara jangan lupa, dalam keadaan hari ini, orang macam Tasimuddin, dia tak peduli orang nak kata dia muka tebal pun muka tebal lah. Dia sanggup sekarang ni. Rakyat tahu. Sebagai Presiden Parti Peribumi Bersatu ni, dia melihat masa depan yang sangat gelap. Dia berada dalam keadaan yang terdesak. Nyatakan pada saya, mana kawasan yang bersatu boleh menang. Mana? Kerana kebanyakan ahli-ahlinya terdiri daripada kata-kata yang ahli-ahli UMNO dan rakyat di kawasan itu sedang menanti untuk menghukum mereka. Sebagaimana yang saya dedahkan 16 orang tu daripada Sabak Bernam, kemudian daripada di Perak tu ada 2 kawasan, Bagan Serai, begitu juga di Pulau Pinang, di Kedah. Mereka yang melompat ni, rakyat tengah tunggu. Macam Datuk Mustafa Muhammad di Kelantan, Jeli, rakyat Jeli tengah tunggu. Kau masuk gelanggang, kau kenalah dengan rakyat kali ini. Begitu juga di Tanah Merah. Bagaimana dengan Masjid Tanah? Tidak mungkin rakyat Masjid Tanah itu redha sekali lagi diperdaya dan ditipu. Begitu juga teman-teman kita di Sabah. Tidak mungkin mereka bersetuju untuk ditipu lagi oleh kata-kata melompat ini. Sebab mereka masih belum lagi dapat melupakan lelahnya untuk melantik ataupun meletakkan orang macam Mustafa Muhammad, macam Ikmal, macam Dr. Latif, saudara, macam Santara, Xavier. Ini semua kumpulan-kumpulan yang lain tak ada. Mereka meletakkan kepentingan diri, melompat. Bila melompat, sanggup menghancurkan hati dan harapan. Dan sekarang ni saya nampak Tasimuddin pula tu, gamit saja pun terkam lah. Mudah-mudahan Pakatan Harapan boleh memberi sokongan sebagaimana yang beliau alami waktu bertanding dalam pilihan raya dulu. Sebab dia tahu di paguh tu tanpa pengundi-pengundi daripada DAP, tanpa pengundi-pengundi penyokong daripada keadilan, maka dia akan huyup seruyup-huyupnya. Sekarang ni dia berusaha untuk menggapai sokongan. Mudah-mudahan DAP kata okeylah, kita maafkan kamu, kau bertandinglah. Tapi saya tidak nampak bahawa penyokong-penyokong daripada DAP akan bersetuju untuk memberi sekali lagi sokongan kepada Tasimuddin. Begitu juga dengan ahli-ahli keadilan. Sebab mereka melihat beliau adalah antara orangnya yang memusnahkan harapan, sama sekali harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri apabila belum mewujudkan scheme of thing. Saya memberi pencerahan ini saudara, tidak lain tidak bukan semata-mata sebab saya melihat tipu muslihat Dr. Mahathir ini begitu menyerlah. Sejak dulu lagi kami dah terasa tertipu. Kami warga UMNO. Selama hari ini kita menyokong dia bagai nak agak. Tapi akhirnya kita lihat bahawa dia tidak ikhlas dalam perjuangan untuk membela agama, bangsa dan tanah air. Terbukti. Malahan dia sanggup membunuh dan mengharamkan UMNO hanya untuk memenuhi desire politik dia dalam pertandingan dia dengan Tengku Razali Hamzah. Dan bila dapat diwujudkan balik UMNO ini semula, maka kumpulan penyokong-penyokong Tengku Razali Hamzah disingkirkan, tidak diizinkan untuk menyertai UMNO baru. Kita dapat melihat percaturan politik Dr. Mahathir. Sebab itu selama 22 tahun dia berada di anjung kuasa. Cuma kita hairan apabila rakyat memberi sokongan yang begitu solid kepada Parti Keadilan, pimpinan keadilan pula sanggup menghancurkan harapan dan impian ahli-ahlinya yang mahu melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini gambarannya. Dr. Mahathir memang sekarang ni dia buat pengumuman, dia nak bertanding di mana? Dia akan bertanding di Langkawi. Matlamat lain tak ada. Dia nak menang 3-4 kursi. Menang 3-4 kursi, dia akan jadi ular yang cukup berbisa untuk mematuk siapa sahaja. Jangan lupa saudara. Sebab itu saya tengok, saya bergeleng kepala.
Dan hari ini pula, teman-teman dalam Parti Keadilan harus berhati-hati kerana bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Bersatu, dan dia merupakan pengasas Parti Bersatu Peribumi, iaitu Datuk Dr. Rais Husin, telah pun menyertai Parti Keadilan. Apakah beliau akan menjadi Trojan Horse ataupun kuda tunggangan yang diserapkan masuk dalam Parti Keadilan daripada Parti Bersatu? Datuk Seri Anwar Ibrahim dia seronoklah buat pengumuman. Kita umumkanlah bahawa saya mengalu-alukan penyertaan Rais Husin ke dalam PKR. Saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak serik-serik lagi. Tak serik-serik lagi, akhirnya kadang-kadang dia buat U-turn lah. Rakyat akan melihat apa benda lah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Sepatutnya terus macam kita, macam UMNO. Apabila sahaja PAS mengumumkan tidak mahu bekerjasama dengan UMNO Barisan Nasional, carry on. UMNO tetap dengan slogannya untuk kestabilan dan kemakmuran rakyat, kita akan masuk gelanggang secara anak jantan UMNO Barisan Nasional bertanding secara solo. Tak apa, tak ada PAS pun. Carry on. Sepatutnya kita mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu begitu. Tapi dah mula ciluk-menciluk, apakah beliau tidak ada keyakinan? Sebab itu saya katakan untuk saat ini, saya dapatkan saya teman-teman di kalangan penganalisa politik, mereka menghubungi saya tadi. Mereka menyatakan nampak gayanya UMNO ada ada di hadapan untuk membentuk kerajaan. Mudah-mudahan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.